Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Bersama-sama kita pada pagi yang mulia ini dalam forum semasa bagi membincangkan isu penampilan guru dalam pemantapan profesi perguruan. Pada hari ini kita akan bersama-sama 3 orang panel yang cukup cakna bagi bersama-sama kita untuk membincangkan tajuk forum kita pada hari ini. Panel kita yang pertama ialah saudara Khairul Amri bin Muhammad Safri. Selamat datang saudara. Panel kita yang kedua pula, kelihatan cantik bergaya pada hari ini. Saya perkenalkan saudari Aina Amira binti Mat Jalani. Selamat datang saudari. Terima kasih kerana sudi hadir pada hari ini. Seterusnya mari kita berkenalan dengan panel kita yang ketiga, iaitu saudari Afifah Kamilah binti Khaludin. Selamat datang saudari. Baiklah, hadirin sekalian, semestinya anda semua tidak sabar lagi untuk mendengar pandangan ahli panel kita terhadap isu kita pada hari ini. Sekali lagi, tajuk forum kita ialah isu penampilan guru dalam pemantapan profesi perguruan. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk memberikan sedikit gambaran terhadap isu ini. Isu penampilan guru sudah timbul sejak berlakunya peningkatan di dalam profesionalisme keguruan. Penampilan yang ditunjukkan atau dihasilkan oleh guru membolehkan murid menjadikannya contoh dan ikutan. Baiklah, soalan pertama saya kepada panel pertama. Apakah sebenarnya punca berlaku isu berkaitan penampilan guru seperti ketidaksesuaian pakaian dan penampilan yang biasanya melibatkan fashion rambut dan kadang-kadang aksesori yang berlebihan? Silakan saudara. Terima kasih kepada saudari moderator. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi menjemput saya pada hari ini. Baiklah, bagi menjawab persoalan yang dilontarkan oleh saudari moderator berkaitan isu penampilan guru, guru sepatutnya mematuhi etika pakaian yang telah disarankan oleh pihak kementerian di dalam bekeliling pakaian yang telah dibuat. Isu penampilan ini timbul apabila guru tidak lagi mengikut bekeliling yang telah ditetapkan. Guru lelaki tidak memakai tali leher dengan kemas, memakai kemeja berlengan pendek dan bercorak yang terlalu menyelam. Mereka juga tidak dapat mengenakan pakaian mengikut situasi dan kepentingan. Sebagai contoh, memakai kasut sukan semasa acara rasmi diadakan. Bagi guru wanita pula, mereka selalu memakai pakaian yang terlalu menonjol seperti baju kebaya yang terlalu ketat sehingga menampakkan susuk tubuh dan warna yang terlalu terang sehingga mengganggu fokus pelajar semasa sesi pengajaran dan pembelajaran berlaku. Terdapat juga guru yang memakai skirt pendek ketika di sekolah. Antara punca-punca yang lain, masalah penampilan guru yang berlaku ialah sikap, persekitaran dan juga beban kerja yang dihadapi oleh guru. Okey, kita pergi kepada yang pertama, sikap guru. Sikap guru ini termasuklah rasa bosan yang terbit dalam diri guru setelah mereka bertahun-tahun di sekolah yang sama dan menjalani rutin harian yang sama. Guru tersebut akan mula berasa bosan dengan perkara yang hampir sama dilaluinya setiap hari. Sikap guru yang tidak bertanggungjawab dan tidak memegang amanah serta mengabaikan kod etika pakaian juga cenderung melakukan kesalahan ini secara tidak sengaja. Malah, mereka tidak menyedari bahawa mereka telah melakukan kesalahan yang amat berat dan melanggar etika keguruan ini dan secara tidak langsung merendahkan martabat keguruan dalam diri mereka itu sendiri. Selain itu, minat guru untuk mengajar yang hilang juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan guru hilang motivasi untuk memberi komitmen yang sepenuhnya kepada sekolah. Kemudian apabila dikaitkan kepada persekitaran pula, guru yang ditugaskan di persekitaran sekolah yang harmonis akan memberikan komitmen sepenuhnya berbanding guru yang tidak bertugas di persekitaran yang harmonis. Rakan-rakan kerja yang komited akan mempengaruhi sedikit sebanyak persembahan guru tersebut dalam pekerjaannya. Sekiranya guru itu ditugaskan di sekolah yang persekitarannya pasif, maka pasiflah jadinya guru tersebut dan akhirnya hilang motivasi kerja dan tidak memberikan komitmen sepenuhnya kepada kerja mereka. Kemudian kita pergi kepada bebanan guru yang semakin hari semakin meningkat. Ia juga merupakan salah satu faktor yang menyumbang pada masalah penampilan guru ini.
Tekanan kerja yang dibebani kadang-kala menyebabkan mereka tidak bersedia untuk mengajar demi untuk menyiapkan tugasan yang diberikan. Guru mengambil langkah mudah dengan meminta murid untuk melakukan kerja masing-masing, sementara guru sibuk untuk menyiapkan tugas yang diberikan kepadanya oleh pihak pentadbir. Masalah bebanan kerja ini kita perlu teliti semula, kerana bebanan kerja yang melampau akan mengganggu proses PDP dan memberi tekanan emosi kepada guru sehingga minatnya untuk mengajar terganggu. Saya rasa itu sahaja daripada saya pada hari ini. Jadi saya kembali kepada saudari moderator. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada saudara Khairul atas penerangan yang cukup panjang lebar sebentar tadi. Seterusnya kita beralih kepada panel kita yang kedua, iaitu saudari Aina. Baiklah saudari, apakah implikasi masalah penampilan guru ini sama ada kepada guru itu sendiri maupun kepada peserta lain? Silakan saudari. Terima kasih saudari moderator. Baiklah, izinkan saya untuk menjawab persoalan tersebut. Etika pakaian guru menjadi fokus di dalam isu penampilan guru. Ini kerana pelajar menilai guru secara nyata dan melalui apa yang mereka nampak. Nilai tanggungjawab, kepimpinan dan lain-lain nilai yang melibatkan dalaman seseorang guru tidak dapat dilihat oleh seseorang murid, malah ia memerlukan masa untuk seseorang itu mengenali nilai dalaman guru tersebut. Kowet 2007 telah menguraikan 4 ciri utama yang merangkumi penampilan guru serta sahsiah yang secara signifikannya dapat menghasilkan hasil pembelajaran yang lebih baik. Penampilan untuk perbezaan adalah ciri pertama yang dinyatakan oleh Kowet, di mana seseorang guru kita perlulah mempunyai tahap keterampilan berasaskan budaya. Maka harus diambil kira kecenderungan murid untuk meniru gaya guru mereka. Andainya seseorang guru itu berpakaian selektif, hal ini akan menyebabkan murid-murid berfikir bahawa cara berpakaian itu adalah satu cara pakaian betul. Jika guru tidak mampu membezakan diri mereka dengan murid, maka rasa hormat masyarakat dan murid terhadap guru tersebut akan hilang. Seterusnya, pakaian adalah salah satu cara berdialog tanpa suara yang ditunjukkan oleh guru. Pakaian yang kemas dan teratur menjadikan orang di sekeliling lebih yakin untuk berbincang dan berdialog. Namun, seandainya penampilan guru tidak memuaskan, selektif, baju tidak bergosok, maka hal ini akan menyebabkan guru kehilangan kredibiliti. Masyarakat akan kehilangan keyakinan terhadap guru. Jadi, bagaimanakah mereka hendak menghantar anak mereka ke sekolah jika sekiranya mereka tidak berkeyakinan dengan guru-guru di sekolah tersebut? Selain itu, terdapat juga guru yang memakai skirt pendek ketika di sekolah. Sikap segelintir guru wanita yang tidak mengenakan kasut yang sesuai juga telah menyalahi etika penampilan seseorang guru, yang mana mereka sepatutnya memakai kasut yang bertutup dan bertumit sekurang-kurangnya 1 inci. Tidak memakai tanda nama juga adalah salah satu masalah yang paling utama di dalam isu etika berpakaian ini. Rata-rata masalah ini timbul di kalangan guru lelaki maupun guru wanita. Hal seperti ini akan menjadi contoh kepada murid-murid. Semua ini akan memberikan gambaran negatif kepada profesi keguruan. Kerjaya guru seharusnya dipandang sebagai sebuah profesi yang beretika. Seandainya guru tidak berpakaian mengikut garis panduan, maka profesi keguruan akan dipandang rendah. Walhal penampilan guru adalah salah satu cara untuk memartabatkan profesi keguruan. Baiklah, sekian daripada saya. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada saudari Aina. Seterusnya, saudari Kamila. Bagaimanakah harus kita menangani masalah ataupun isu penampilan guru ini? Silakan saudari. Terima kasih saudari moderator.
moderator, izinkan saya untuk membicarakan langkah untuk menangani masalah ini. Baiklah, untuk menangani masalah ini, pihak atasan sekolah atau pihak pentadbir perlulah memainkan peranan penting. Pihak atasan perlulah merangka satu peraturan yang ketat dan fleksibel, di mana peraturan tersebut mudah diikuti dan boleh berubah di dalam situasi-situasi yang tertentu. Pihak atasan juga perlulah mengikuti peraturan yang telah ditetapkan dan menjadi contoh kepada guru yang lain. Jika mereka berjaya melaksanakannya, maka lebih mudah guru lain untuk mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan teori TRAC, iaitu teori tradisional, Wright 1966 menyatakan bahawa tidak terdapat perbezaan antara pemimpin dengan pengikut berdasarkan mana-mana sifat peribadi pemimpin yang khusus. Jika pemimpin tidak mengikut peraturan, maka tidak mustahil guru lain juga tidak mengikut peraturan. Oleh itu, pemimpin yang menunjukkan nilai positif pasti akan dicontohi oleh guru-guru lain. Selain itu, guru juga perlulah ada kesedaran diri tentang tanggungjawab terhadap jawatannya. Guru adalah seorang pemimpin di kelas dan guru menjadi contoh kepada pelajar yang diajarnya. Guru perlu sedar bahawa kita sentiasa diperhati oleh berbagai pihak dan setiap perilaku kita akan dinilai. Oleh itu, sebagai seorang guru, kita perlulah sedar bahawa penampilan yang sentiasa kemas menjadikan orang tertarik dan yakin dengan apa yang kita sampaikan. Kita perlu tahu bahawa tingkah laku itu boleh dibentuk dan dipelajari secara formal ataupun tidak. Kebiasaan guru dalam etika berpakaian yang betul menjadikan mereka sudah terbiasa untuk tampil lebih kemas dan segak. Oleh itu, jika guru sedar akan tanggungjawab terhadap jawatannya, maka mudahlah kerjasama dihasilkan dan banyak masalah-masalah kecil di sekolah dapat diselesaikan. Tambahan lain, pihak kementerian dan pentadbir sekolah juga perlulah lebih tegas di dalam menangani masalah ini. Tindakan tata tertib perlulah dikenakan kepada guru yang sentiasa melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah dan juga perkeliling yang telah dibuat oleh pihak kementerian. Sikap pentadbir yang tidak ambil berat terhadap isu ini menyebabkan guru-guru semakin melupakan etika pakaian yang sepatutnya dikenakan ketika berada di sekolah dan sebagainya. Oleh itu, pihak atasan sekolah perlulah mengenakan tindakan seperti menarik atau menahan pengeluaran gaji guru dan boleh juga dibuat penggantungan perkhidmatan kepada guru yang kerap melanggar etika berpakaian yang telah ditetapkan. Walau bagaimanapun, sebelum sesuatu tindakan dikenakan, pihak pentadbir perlulah melihat dari semua segi dan keadaan kenapa guru tersebut melanggar etika berpakaian yang telah dibuat. Pihak pentadbir tidak boleh hanya mendengar desas-desus mengenai pakaian yang dipakai oleh guru tersebut dari guru lain sahaja dan terus beranggapan bahawa guru tersebut salah dari segi etika pakaiannya. Secara kesimpulannya, isu etika ini tidak akan berakhir jika tiadanya kesedaran dalam diri setiap pihak, tidak dikira pihak yang memimpin ataupun pihak yang dipimpin. Sebab kata-kata Melayu, meletup bulu biarlah dari rebungnya. Jika bengkok rebung yang kita bentuk, maka bengkok jugalah bulu yang akan terhasil. Jika kesedaran tentang isu ini masih diambil remeh, maka buruklah hasilnya dan semakin teruklah isu ini terus bangkit tanpa ada penyelesaian. Setiap guru perlu sedar bahawa tanggungjawab terhadap jawatan yang diberi bukanlah satu tugas yang mudah, banyak yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Sebagai seorang guru, isu etika pakaian ini tidak boleh dipandang remeh. Kerana penampilan guru itu sendiri dapat memberi pendidikan tidak formal kepada pelajar dalam membentuk nilai diri yang bergigi dan membantu mereka menjadi insan yang berguna dan berketerampilan. Oleh itu, guru dikatakan sebagai role model untuk melahirkan insan yang jeli, iaitu insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Okey, itu sahaja daripada pandangan daripada saya. Saya serah kembali kepada saudari moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari Afifah.
Ketiga-tiga panel kita telah berkongsi pengalaman mereka. Diharapkan semua persoalan telah terjawab dan maklumat yang disampaikan dapat dihadap dengan baik oleh kita semua. Pada pandangan saya, kesan yang dihadapi oleh guru masih lagi boleh dikawal oleh pihak sekolah. Namun, guru itu sendiri serta pihak atasan perlu melakukan inisiatif mereka bagi mengelakkan punca ini daripada berlaku. Hal ini penting kerana tekanan ini akan membawa kesan yang lebih teruk sekiranya ia dibiarkan berterusan. Tekanan dapat dikawal dengan baik oleh guru sekiranya mereka mengetahui cara yang betul untuk menguruskan tekanan tersebut. Pengurusan tekanan amat penting bagi memastikan guru-guru sentiasa bersedia untuk menghadapi cabaran dalam dunia perguruan yang mendatang. Perubahan demi perubahan yang pantas berlaku akan menjadikan profesi guru menjadi lebih sukar ataupun complicated. Sekiranya guru tidak mampu mengawal diri dan tekanan mereka dengan baik, sudah pastinya kerjaya mereka bukan sahaja akan berakhir dengan lebih awal, malahan mereka akan dikenakan tindakan disiplin yang keras atas kesalahan yang pernah dilakukan. Sekian sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.